Tadi soalan assignment 1. Ini soalan dia. Yang ini, okay, kita start yang ni dulu. 16 Mei dah lepas kan. Anyway, you boleh submit lagi. Saya bagi awak submission sampai minggu ni lah, last 27,000 lah ni saya bagi. Okay, so yang ini redraw ya. Redraw using packet tracer the following network topology. Lepas tu apa yang awak kena buat, show IP and net mask configuration for OPC, show trunking configuration on S1. S1 tu dekat mana? Sini. S2, S3 trunking configuration. Okay, so yang ini dia pakai ni apa? F1, F1, F2, F2. Itu je yang awak kena buat ni. Dua je, dua channel je. Okay, dua media ni je, dua kabel ni je kena buat. S1, S2, S3, S1. Ni je kan configuration ni. Lepas tu VLAN, show VLAN table for all switches. Awak kena buat berapa VLAN? 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3 juga. Sini VLAN berapa ni? Sini pun kena ada juga. Dia ada 3 VLAN juga. So dekat sini ada tambahan 1. So basically semua VLAN lah awak kena buat dekat sini. 99, 10, 20 dengan 30. Tiga tu. Ni dia suruh tunjukkan yang ini je, simple je kan. Okay, so kita buat itu. Saya tunjuk. Okay, so switch ada tu. Saya tak semestinya pakai yang ni lah kan. Ni saya tak semestinya pakai yang ini. Saya tunjukkan saja yang lebih kurang je. Yang ini tak taruh dia punya net mask pun. So untuk net mask ni awak boleh pakai /24 ataupun 16. 24 untuk yang lagi kecil lagi bagus lah, /24 kan. Okay, walaupun dia guna B class punya tu, boleh juga pakai kan. So ni soalan 1 So kita terus tarik PC je, ada 3 VLAN. Okay, 3 VLAN ikut PC masing-masing. Dan kat sebelah sana pun sama, just copy je, saya tarik je ni. Okay, dekat sini ada VLAN 99. So basically okay, sini ada VLAN 99. Saya letak kat sini VLAN 50 lah. Tak samalah dengan apa yang dalam test awak tu. So ni saya letak VLAN tadi 10, 20, 30 kan. Saya letak VLAN 1, 2, 3 kat sini. Okay, samalah kat sebelah tu pun sama. VLAN 1 sama 1 ni sama 1. Ini sama. Sorry. Ini sama. So VLAN 1, 2 and then okay, so kita tinggal taruh je lah dia punya tu. Yang ini 192, saya taruh je /24. Okay, yang ini sama juga /2. Control C. Ada siapa nak masuk ni? Okay, so ni pun sama, VLAN 2. VLAN 3 pun sama. Yang ini VLAN 3 ni tiga lah kan. Sini 3 and then 3. Okay, so yang ini pun sama, just go delete yang ni, copy yang ni je. VLAN 1 tu tadi sama lah. Okay, cuma yang ini PC 1, sini PC 2 lah. Okay, sini PC 1 .1/24 sini sama .1/24. Sebab yang ini ni 2, ni 2 dot berapa? 2.1. Okay, sini sama, ni 2. Bawah tu 3. So ni pun sama /24. Okay, yang ini sama juga. Ni sama
Saya nanti aku kena buat sendirilah. Alright, so mana dah pergi? Sini so ni dah okey. Yang ini dot 2 dot 2/24 sama. Yang bawah ni pun sama juga. Okey, dot 2/24. Okey, sudah dapat kan? Kita tinggal sambung je. Tinggal sambung je, sambungkan. Okey, sama. Lepas tu ni awak sambung antara switch dengan switch. Okey, simple kan? So by right dekat sini ada 3 LAN, minimum lah. Tapi kalau ada 4 VLAN, VLAN lagi bagus. 4 awak taruh kat sini. So first kita configure dulu satu PC. Saya just nak try tunjukkan dekat awak yang pinging antara show IP, trunking, show VLAN table and switches. Oh, dia tak ada ping tak ada ping. Tapi nak test sama ada okey ke tak okey, of course kita kena ada dah show connection between VLAN 10 and 20 and 30. Okay, so basically kita ping antara sini dengan sini lah. Saya try satu je cukup lah. Yang ini sama configuration dia. Jadi yang ini saya letak dot 1 kan 192. Okay, 168.1.1. Okay, misalnya gateway ni tak perlu sebab kita tak nak keluar tak nak keluar daripada dia punya VLAN dia. Dia VLAN ke VLAN sahaja. VLAN 1 ke VLAN 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Bukan 1 ke 2, 2 ke 1 tak. Okey. Boleh test tapi memang dia tak dapat lah. Sebab yang ni dia tak ada routing. Ni cuma sambung antara LAN dalam LAN dia sendiri sahaja. Awak boleh dengar tak? Clear tak ni yang saya cakap ni? Clear ke tak? Dengar. Boleh. Yes, Alright then. So kita continue. So kita create dia punya VLAN dulu. Saya dah letak tadi IP kan, .1.1. Ni .1.2 lah. Okay, saya start 192.168. Sorry, 168.1.2. Ini pun sama juga. So ni dah ada. So by right sebenarnya kita sebab kita guna VLAN 1 kan, dekat sini dah ada nampak default VLAN 1 tu, tapi dia tak ada address lah. Kita guna ni kita guna F01 sini, F01 juga kan. Dan dekat yang semua ni dia dah ada VLAN 1 dah. So kalau kita test dia memang dah dapat connection pun. Okay, kalau you nak try kat sini, you test je, memang dah dapat connection pun. Cuma yang ini ni awak boleh kita try lah. Kalau 2 ni kita kena create 2 VLAN 2 192.168.2 kan sebelah tu. Just copy je. Sini dah 1. Saya buat 2 je. Okay, dah 1. Okay, sebarat yang ini ni VLAN 2. Jadi sebenarnya kita kena configure yang ni VLAN 2. Ni VLAN 1 dah dia auto default. So kita create VLAN. So kita buat VLAN dulu dekat sini. Cara buat VLAN simple kan? Saya suruh awak pakai yang ni yang paling simple kan. So VLAN 1 dah ada, VLAN 2 add, and then lepas tu VLAN 3. Dah selesai kan? Simple je kan? So apa yang awak buat tu tadi dah config terminal VLAN 2, VLAN 3, and then dah. Tu je. So yang VLAN 2 kita bagi dekat fast ethernet 0/2 dekat sini. Yang ini. Tu kan. VLAN 3 dekat sini fast ethernet 0/3 masing-masing. So ni kita kena bagilah fast ethernet 0/2 kita guna access. Ni sebagai access untuk PC punya VLAN 2. So apa kita buat ialah kita pilih fast ethernet 02 and then kita bagi port tu dekat mana VLAN 2, switch pada access VLAN tu. Okey, dah selesai. Yang ini pun sama juga. Yang ini 2 ni kita bagi dekat VLAN 2. Ni kita belum buat VLAN lagi, kita create VLAN lah. Sini 2.
Okey, dan 3. Okey, lepas tu 2 ni kita bagi VLAN 2. Dah siap. Okey. So apa yang awak buat macam tadi tu kan, create VLAN 2. Okey, create VLAN 3. Kemudian pilih interface untuk yang 2 bagi VLAN 2. Lagi satu pilih interface 3 tu, tapi kita nak test 2 PC ni je. Untuk VLAN 2 cukup lah, ni awak buat sendiri. Okey, yang ini pun awak kena buat VLAN. Okey. Tapi dekat sini ni kena buat juga VLAN, tapi yang ini ni tak perlu nak kena assign spesifik VLAN, sebab yang ni kita nak buat sebagai trunk. Yang ini apa? Fast 0/4 kita nak buat trunk. Yang ini pun sama. 4 ni kita nak buat trunk. Jadi bila kita create trunk dekat sini dengan dekat sini, ataupun satu ni je dekat sini kita create, automatically dia akan configure dekat sebelah sini trunk. Yang ini satu, yang ini 2. Okey. Ini 2. Jadi kita buat dekat sinilah trunk, configure fast ethernet 1. Yang ini sebagai trunk. Jadi apa yang kita buat tu ialah pilih fast ethernet tu, kita create sebagai, assign sebagai trunk, switch port mode trunk. Okey. Dan yang kedua pun sama juga. Yang kedua pun trunk juga. Trunk. So dia bagi semua VLAN. Of course kita kena create VLAN dekat sini, satu dengan 2. 2 dah, satu dah ada, 2 dan tinggal 3 je. Dah selesai kan? 3. Semua dia akan tu lalu dekat situ. Tak kira VLAN mana pun dia akan lalu. So sekarang dah selesai lah. Tinggal test je. Yang ini awak test. Okey, awak test. Awak kena fast forwardkan dulu. Bagi dia hijau. Nampak dah hijau kan? Tinggal test je. Tapi kita dah bagi IP ke belum yang ini? Oh, dah ada IP sukses kan? Dah selesai. Okey, nampak yang satunya, soalan satu dah selesai. Soalan ni dah selesai. Okey, soalan 2 pula. Soalan 2 ni tak payahlah, saya awak buat sendiri. Show the new topology you have amended. Gunakan yang dekat atas itu, soalan 1. Show the configuration of HTTP server. Show the interconnection between server and PC in S1 and S3 switch. Okay, so S1 switch dengan S1 S3 interconnection between tu. Taruh server dekat sini. Simple je kan? Awak taruh server kat atas situ je. Ini ambil server satu, taruh apa server? Saya ambil satu aja. Tadi dia minta berapa? 2 server kan? HTTP dengan FTP, saya ambil HTTP aja. Ada siapa nak masuk? Tak ada. So sambung je lah. Yang ni taruh untuk VLAN. Kalau awak letak VLAN 50, memang tak boleh dapat lah. Okay. Tapi kalau awak letak VLAN 1 ke 2 ke, mana-mana yang dalam VLAN dia tu, dia akan dapat. Jadi contohlah dekat sini kita letak VLAN 1. By right sekarang ni dia, kalau kita letak server pun memang tak akan dapat kalau dia dalam VLAN masing-masing, VLAN lain. Contohnya dia dekat sini kita letak VLAN 50, memang tak dapat. Sebab apa? Dia lain-lain. Yang kita guna ni, dia switch ni dia belum ada IP routing punya features, tak boleh lagi. Memang tak boleh. Okay, so dalam jawapan awak, kalau awak letak VLAN 50 memang tak boleh. Tapi kalau letak VLAN 1 ke 2 ke 3 ke, mana-mana yang dalam VLAN tu dia boleh dapat akses. Contoh kalau kita nak bagi dia kat VLAN 1, kita sambungkan. Okay, sambungkan, pergi dekat VLAN 1. Ni fast ethernet 0/3 ni VLAN 1. Kalau yang hover dekat situ boleh nampak kan, up and VLAN 1. Okay, yang dash tu tak dapat. Tu sebab apa? Dia trunk. Okay, jadi kita letaklah server ni apa, dalam VLAN 1. Dalam VLAN 1 kita buat proper lah, 192.168.100/24. Okay, jadi kita just copy je yang ini. Contoh siapa nak masuk? Ada. Okay, jadi kita masukkan aja desktop IP. Okay, and then that's it. Dia tak perlu nak kena ada gateway. That's it. So ni dengan ni sahaja yang boleh masuk sekarang ni. So kalau kita ping dia dapat kan? Ni ping dapat. Sukses Ni pun dapat. Tapi yang
Yang sini 2 ni takkan dapat. Sebab apa? Dia VLAN dia lain. Okay. Dia takkan dapat Yang ini pun sama, takkan dapat. Dia akan fail. Tapi macam mana kita nak bagi dia tu? Dia nak bagi dia supaya boleh dapat, ada kaedah dia. Kita boleh guna apa? Guna pakai B class punya select system dekat server ni. Dia akan dapat. Semua boleh dapat. Select system. Sebab apa? Slash 16 ni dia ambil dua octet ni. Jadi 2 octet ni sebagai dia punya network portion, bahagian untuk network IP dia. Jadi kalau you tengok VLAN 2 pun, 2 yang pertama sebelah kiri tu sama kan, 3 pun sama juga. Okay, jadi so dapatlah kan. So kalau you tukar kepada 16 ini, dia dapatlah 3 boleh dapat. Okay, so nak tukar, pergi dekat sini. Tadi kita test fail kan. Kita kalau tukar, dia sini kosongkan. Okay, kosong. So okay lah kan. So kalau you try lagi sekali, kalau fast forward kan, you try lagi sekali daripada sini ke sini. Ini kena betulkan juga dekat sini ni. Okay, saya betulkan. Ni kalau ada 55 dia ni, kalau kita itu fast forward kan, cekkan sikit. Okay, so ni fail kan, semua fail. Sekarang kita test, dia akan dapat nanti lagi. Ya, kita fast forwardkan lagi. Ya. Sini VLAN 1, sini VLAN 1. So kita kena tukar kepada VLAN 2 dekat sini. Okay, untuk dapat yang VLAN 2 punya. So yang ni 3 ni kepada VLAN 3. Okay, untuk nak dapatkan, baru dia boleh. Sebab kalau kita configure dia VLAN tu, tak akan dapat lah. Right, so sukses kan. Ataupun kalau katalah yang 4 ni, 4 kita taruh dekat 4 ni sebagai VLAN 3. Okay, kalau 4 VLAN 3. Jadi kalau kita letak dekat 4 VLAN 3, dapat yang dekat 3 tu, ini. Okay, tapi of course kita kena tak perlu 16 pun. Okey, kalau kita dalam ni masih satu lagi. Okey, 16. Okey, tu. Oh, tak ada lagi 192.168.3.2 slash sini slash 16. Dia akan dapat. Ni akan dapat. Kita fast forward kan, dia akan dapat. Okey, fast forward lagi. Dekat mana ni? 4 kan? 4 up. Okey, 3. Sini 3, 2. Okey, ni okey ni. Dia cuma dia slow sikit. Ini dia okey. Dia akan dapat tu. Sama macam dekat sini tadi. Okey, dia akan dapat. Okay, so slash 16 sini, slash 16 juga, 32. Okay, dia akan dapat tu sama macam yang dekat sini tadi. So yang ini yang 1 dengan 2. Yang 3, yang ketiga punya soalan dia apa? Soalan yang ketiga, dia ada host kat sini, dia ada server kat sini, ada banyak server. Show the configuration of server in both farm. You cuba configure dia punya IP aja. Kalau yang ni pakai slash 424, okay, no problem. Sama macam dekat atas tu lah, cuma dekat sini awak kena configure untuk routing punya. Show the configurations of 10 punya client PC dekat sini. Awak tunjuk je apa dia punya IP address ni.
Okay. Dan dekat sini kena ada gateway lah. Dekat sini pun kena ada gateway. Gateway dia ada dekat sini. Okay. Dekat mana tu? Dekat contohnya untuk PC Leo 5010, yang ni dekat sini. Dia punya port sini. Okay. Jadi kalau awak tengok kat sini, kan. Okay. Dia punya port ni. So kalau you tengok dekat sini, ni port dia. Okay. Ni port dia, yang ini ni. Yang ini. Okay. Ni dia punya gateway. Yang ini gateway juga. Gateway untuk yang 10 punya. Masing-masing lah. Ni gateway dia, ni gateway dia. Gateway. Dia pergi dekat sini je, ni dia jadi gateway. Okay. Kalau kita taruh switch dekat sini, dan satu gateway dekat sini, kita jadikan dia gateway lah. Okay. Jadi kena jadikan dia terang, kena jadikan gateway. Kalau kita taruh switch ni direct, semana ni step, ni gateway. Okay. So kita buat satu simple. Yang ini ni pakai ni, yang catalyst switch, yang ini multi layered switch, catalyst switch. So kita letak dekat situ, and then PC kat sini, and then ni server, server. Kita letak satu server, dua server lah, dua server, and then PC kat sini, PC ada. Ni tak ada PC ni. Ok, cukup. So kita basically kita sambung ni PC ke tu, the server. Okay. So ni server, ni server. Yang ini kita letak 10, 20. Yang ini 30. Ni LAN VLAN saya simplify kan. Ni 10, VLAN 10. Jadi kalau yang ini VLAN 10, kita letak 192.10.10.0/24. Okay. Yang ini LAN 10. Yang ini dekat sini. Jadi ni network dia. Yang ini dia punya tu IP dia .1/24. Okay lah. So yang ini 20.100/24. Yang ini 30.100/24. 30.100. Okay. Yang 30 ni 192.168. Ni dia punya network address dia /24. Okay, sama dekat sini pun sama, 192.168.20/0/. Ni mana ni VLAN 20, ni VLAN 30, and then yang ini VLAN 10, 20, 30. Jadi yang ini kita kena configure ni. Yang ini kena configure. Macam mana nak configure ni? Kita kena configure VLAN, kita kena create create VLAN. Ini untuk kita nak enable dia punya ni, boleh access server dari VLAN yang berbeza. Jadi kalau kita taruh PC lain pun sama juga. Ni PC untuk VLAN 40 kan. Yang ini 40 punya, dia boleh access juga kan. Dia boleh access ke server juga, walaupun dia 10 dengan 20 dengan 30 berbeza. 40, 20, 30 berbeza. Dia boleh access. Tapi ini kita kena configure lah. So first kita create VLAN dekat tu. Lepas tu apa kita buat ialah kita kena bagi IP dekat interface sebagai gateway. Ni gateway, ni gateway, ni gateway dia masing-masing. IP address. Ni gateway punya, gateway for VLAN. Okay. Gateway untuk VLAN masing-masing lah. Okay. Gateway IP address for each VLAN. Okay, untuk setiap VLAN. For VLAN lah. Okay. Lepas tu last kali kita kena bagi ni, kita kena bagi
configure, yang ni configure routing. So configure routing ni, routing dekat layer 3 switch punya. Untuk layer 3 switch, dia ada dia punya features untuk catalyst switch saja. Yang ni bukan switch yang biasa ni. Okay, yang nipis ni switch biasa dia tak ada. Yang ini sahaja ada. So kita layer 3. Yang ini untuk catalyst switch saja. Okay, untuk catalyst. Okay, layer 3 catalyst switch IP. Dia punya command dia lah simple je, hash IP routing. Satu je. Ini je dia punya command dia. Okay, so kaedahnya sekarang ni, kita kena bagi IP address dekat sini. Okay, first kita bagi IP address. Yang ini berapa? 10 kan? 192.168.10.10.1. And then gateway kita kena bagi So gateway dia ni kita kena bagi dekat sini sebagai gateway dia. So gateway ni gateway kita bagi 10 100 lah. 100 ni gateway untuk tu. Okay, untuk LAN 10. Ni gateway LAN 10. Sini gateway untuk LAN 40, ni gateway LAN 20 dan seterusnya. Okay, so yang ini 20.100. Ini 30.100. Ini 40.100. Okay, betul kan? 40.100 ya. So ni gateway so, untuk LAN masing-masing 10, 40, 20, 10, 30. So ni gateway dekat sini. Gateway ni yang ni, gateway IP address for VLAN. So first kita dah bagi IP dekat sini. And then gateway. Gateway tu dia 100 tadi kan. Kita just taruh je dekat sini, gateway dia 100. Okay, that's it. Just copy. So yang ini 20.100. Oh, kita dah pakai 100. Kita pakai 10 lah sini. Pakai 10. Okay, satu pun boleh juga. Satu je. Dah satu. Jadi senang. Okay, jadi ini dot satu ni nak 20.1. Jadi desktop kita bagi. Ni 20.1. Gateway dia 120.100. Okay, yang ni pun sama juga. Ni apa 30.1 dan tu 30.100. Okay, dah selesai ni. Kita bagi IP address. Kita tinggal configure ni je. So create VLAN. So pergi dekat sini, kita create VLAN. Berapa dia? 10, 20, 30, 40. Taruh je lah 10, 20, 30 dan seterusnya kan, 40 kan. Jadi awak buatlah yang ke-40 tu. So dah create VLAN. So sekarang ni kita nak bagi dia interface ni. Ni fast ethernet 0/1. Ni gateway ni. Okay, FA 0/1. Ni gateway kepada LAN 10, VLAN 10, VLAN 10 punya gateway. Okay, nampak So yang lain pun sama juga, betul kan? Jadi yang ini berapa ni? Fast ethernet berapa? Sini 4. Fast ethernet 4. Jadi awak taruh situ fast 4. Ni VLAN 40. Yang lain tu betulkan Okey. So ni pun betulkan juga. So VLAN 20. Ni berapa ni? 2. Okey, ni 2. Awak kena
buat yang ni label ni, kalau tak nanti awak boleh lupa, awak boleh salah kan. Jadi bila ada label mudah. Okay. So ni tak tahu ni 3 kot. Tu ke 3? 3. So dah tu kita tinggal create VLAN. Dah create dah. Kita create gateway pula. Sorry, dia punya IP address. So untuk kita nak create IP address, kita pilih interface dia, pergi dekat sini. Okay, so pergi dekat switch VLAN ni, kita exit je dulu. Exit Okay, under config terminal. So, yang pertama ni interface ni kita bagi dekat VLAN apa? VLAN satu apa? VLAN 10. Jadi kita bagi dekat VLAN 10. Okay, yang ini. Okay, so kita dah bagi VLAN 10. Dan kita kena bagi apa? Dia punya tu kita kena bagi IP address dekat sini. Okay, so kita dah bagi VLAN 10. So then kita nak bagi IP address, kita exit. Okay, exit ni. Kita bagi VLAN 10. So interface kita pilih VLAN 10. Okay, dan kita bagi IP dia, IP address. IP address dia ialah berapa tadi? 100 untuk VLAN 10 punya. Ni sebagai gateway dia tau, 10.100. And then 255.255.25.0. Okay, dah selesai. So dah selesai kan, dekat sini satu dah selesai. Ni 10.100. Tinggal yang ini je. Kita try yang ini dengan ni je. Tengok dia boleh tak sepak. By right, kalau ikut sekarang ni kita belum configure lagi kan. Kalau kita test, pasti dia akan fail. Dia tak boleh akan diakses. Dia akan fail. Sebab apa? Yang ini LAN 20, ni LAN 10, different LAN. Tapi bila kita configure routing punya features kat sini, dia akan dapat lah. So sekarang kita configure yang ni pula. Yang tu, yang ini kita dah configure IP dah. Okay, ni pun sama juga. So kita pilih apa? Pilih fast ethernet berapa tu? 2 kan? Fast ethernet 2. Kita bagi dekat VLAN 20. Dekat tepi ni kan VLAN 20. Ni VLAN 20. Lepas tu kita dah bagi, kita tinggal pilih, kita bagi dekat bagi IP dekat VLAN. Okay, kita exit dulu. Dan interface VLAN 20, dan kita bagi IP dia, IP address 192.168.20. berapa? Ni gateway dia ni 100 and net mask dia /24. So dah selesai dah. Sekarang tapi kita yang last kita belum buat lagi kan, yang ni catalyst switch IP routing ni yang last. So dekat sini apa, kita create VLAN macam biasalah kan, hash VLAN. Okay, VLAN 1 untuk kira VLAN 1, VLAN 10, VLAN 10 lah tu. Untuk yang kedua ni, kita gateway dia, kita kena ada 3 benda. Dia ada satu lagi dekat tengah ni. Apa dia? Kita kena assign port. Assign port to VLAN. Okay, VLAN. Maknanya kita kena pilih port dulu. Interface port punya fast ethernet 0/1 contohnya. Lepas tu kita kena bagi apa? Switch port, access and VLAN. Mode access dulu. Mode access. Lepas tu apa dia? Switch port, access, VLAN 20. Macam ni. Ni dah tu kan. So yang tu dia ada 3, 1, 2, 3. Yang ni assign port to VLAN. Kemudian yang IP ni baru kita bagi IP ni 1, 2, 3, ada 4 kan. Okay, baru kita bagi IP. Untuk yang IP punya kita kena bagi just IP je. Kita pilih interface VLAN 20, kemudian kita bagi IP address. IP address dia, dia punya ni gateway dia. Dia punya IP address tu, dia punya gateway dia lah. Gateway apa nak masuk. Okay, so the gateway dia. And then apa dia?
dia punya netmask dia. Netmask. Dia punya netmask. Kelas netmask dia. Nah kan. Lepas tu last sekali baru IP routing. So kita test dulu sekarang ni. Masih fail ke? Dah boleh ni. By right fail lagi lah. Fail tak ada Kalau kita fast forward pun dia akan fail juga. Kita try lagi sekali. Dia akan fail juga. Kalau you tengok dekat sini, dah set dah 20.1 gateway 20.100. Betul tak yang ini 20 gateway? Tengok gateway dia dah ada dah 910 dengan 20 dah ada kan, 20.100 dah up dah. Ni pun sama juga, dah okey. 10.1 dan 10.100 gateway dia. So sekarang last kali yang ini kita configure dia punya. Kita exit and then kita configure IP routing. IP routing. Okay, dah selesai. Dan kita test dulu. Sekarang fail kan? Sekarang ni kita fast forwardkan dulu dan kita test. Dia okey tak? Sukses. Okay, selesai So awak punya test, bukan test ni, apa, assignment yang ini pun dah selesai juga. Dah. Okay, that's it for untuk assignment. Saya